Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pembukaan Kota Mekah. Okey, dalam bab ini kita semua mesti tahu 3 poin utama, iaitu sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah, tarikh pembukaan Kota Mekah dan kesan pembukaan Kota Mekah. Okey, kita tak nak cerita panjang-panjang, kita terus pergi kepada poin yang utama, iaitu sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah. Okey, sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah ni adalah disebabkan kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Sebelum ni kita dah belajar kan perjanjian Hudaibiyah dan isi-isi kandungannya. Okey, nak jadikan ceritanya, sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah ni adalah kerana kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, iaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata 10 tahun ni maksudnya apa? Maksudnya kita tak boleh nak mengangkat senjata, tak boleh nak berperang antara satu sama lain untuk kita menjamin keselamatan selama 10 tahun tersebut. Jadi, kaum Quraisy ni telah melanggar perjanjian tersebut, telah melanggar gencatan senjata selama 10 tahun itu, di mana Bani Bakar telah menyerang Bani Khuza'ah. Bani Bakar telah menyerang Bani Khuza'ah. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui peristiwa tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempersiapkan satu angkatan tentera untuk memberi pengajaran kepada orang Quraisy. Okey, dah settle poin sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah. Kita terus pergi kepada poin kedua, iaitu tarikh pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijrah bersamaan 629 Masihi. Okey, sebelum ni waktu dekat sebab pembukaan Kota Mekah, Ustazah ada bagi tahu, betul tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempersiapkan satu pasukan angkatan tentera untuk memberi pengajaran kepada orang Quraisy, kan? Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tentera ini berapa orang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan angkatan tentera selama 10,000 orang. Ramai kan? 10,000 orang untuk menyerang orang Quraisy. Okey, dan semasa mereka hendak ke Kota Mekah itu dan mereka sampai di Marah Zahran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh pasukan tentera untuk berkemah dan memasang banyak unggun api di waktu malam setiap kumpulan. Ini bertujuan untuk menggerunkan musuh dan mengelakkan pertumpahan darah. Setiap kemah mesti memasang 3 unggun api supaya pasukan tentera itu kelihatan lebih besar. Seterusnya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkemahan, baginda didatangi oleh bapa saudaranya Abbas dan Abu Sufyan berhak untuk memeluk Islam. Okey, sebelum memasuki Kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan tenteranya kepada beberapa pasukan untuk menyerang dari arah yang berbeza. Maksudnya 10,000 orang tentera Islam ni tak masuklah ke Mekah tu dalam satu arah je, iaitu dari arah depan je. Hanya belakang tak ada orang masuk. Yang kanan kiri tak ada orang serang. So, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahagikan 10,000 orang tentera Islam ni kepada beberapa pasukan untuk mereka masuk ke Mekah dalam arah yang berbeza. Contohnya, pasukan Khalid bin Al-Walid masuk ke Mekah dari arah selatan. Pasukan pimpinan Zubair bin Awam pula dari arah utara. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki Kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang tentera muslimin untuk membuat seruan, iaitu sesiapa yang masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu atau masuk ke Masjidil Haram, maka dia beroleh jaminan keselamatan. Jadi dekat situ, okey, semua orang mesti nak selamat, betul tak? Jadi bila ada seorang yang bagi tahu siapa yang masuk ke dalam rumah dan kunci, ataupun mereka masuk ke Masjidil Haram, mereka akan selamat. Jadi semua orang buat benda yang sama, masuk dalam rumah, pergi ke Masjidil Haram agar mereka semua selamat. Jadi disebabkan itu, tak ada pertumpahan darah yang berlaku, tak ada peperangan yang berlaku. Cuma ada satu pertempuran kecil lah dekatnya penjuru yang dimasuki oleh tentera Khalid bin Al-Walid. Dan selepas kemenangan berpihak kepada tentera Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah dengan menunggang unta bernama Qaswa. Siapa nama unta Nabi Muhammad? Qaswa. Okey, baginda masuk dalam keadaan tunduk, tanda merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan kemenangan itu. Baginda segera menuju ke Kaabah, mengerjakan tawaf dan menghapuskan semua berhala dan patung yang berada di sekeliling Kaabah. Baginda kemudiannya mengumpulkan orang Quraisy, seterusnya memaafkan segala kesalahan mereka yang dilakukan dahulu terhadap orang Islam. Tindakan baginda ini sangat menggembirakan mereka dan menunjukkan betapa tingginya kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, kita dah tahu bila tarikh pembukaan Kota Mekah dan sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah. Kita pergi kepada poin yang terakhir, iaitu kesan pembukaan Kota Mekah. Okey, setelah penaklukan Islam ke atas Kota Mekah, menandakan tamatnya penyembahan berhala di semenanjung tanah Arab. Jadi dekat sini nak cakapnya, dekat Arab dah tak adalah orang sembah berhala, dah tak ada dah berhala-berhala dekat Arab. Kalau dekat Malaysia mungkin ada lagi yang menyembah berhala selain orang Islam, betul tak? Tapi kalau dekat Mekah, dekat Arab dah tak adalah orang yang sembah berhala. Okey, seterusnya orang Quraisy semakin ramai mengadakan janji setia dengan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Okey, itu sahaja untuk hari ini berkaitan pembukaan Kota Mekah. Jadi, saya harap semua faham dan hafal dengan sebaik mungkin berkaitan pembukaan Kota Mekah, iaitu sebab berlakunya pembukaan Kota Mekah, tarikh berlakunya pembukaan Kota Mekah dan kesan pembukaan Kota Mekah.